Police say a man rammed a truck into a crowd of shoppers. They say he jumped out of the rented truck, began stabbing people that he'd knocked down, then turned his attention to the horrified bystanders. Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kes jenayah kita pada kali ini adalah kisah tentang pembunuhan beramai-ramai yang pernah jadi dekat Akihabara, Jepun. Lebih tepatnya lagi di Aomori Prefecture yang ada dekat utara Jepun. Jadi Aomori Prefecture tu sebenarnya lebih tertumpu kepada industri pertanian, perhutanan dan juga perikanan. Tapi tempatnya tu tak adalah kampung-kampung sangat pun. Yelah, kalau dekat tempat kita ni, kalau dah perikanan, pertanian, mesti orang-orang kampung yang akan buat kerja tu kan. Tapi dekat tempat dia tu, Aomori tu sendiri macam satu bandar yang agak besar. Malah Aomori tu adalah satu bandar dekat daerah Aomori Prefecture tu. Dan dekat bandar tu memang banyak sangatlah kilang-kilang manufacture dan juga kilang-kilang servis. Jadi dekat bandar tu jugalah membesarnya seorang lelaki yang bernama Tomohiro Kato. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Tomohiro Kato dilahirkan pada 28 September 1982. Dia ada seorang adik lelaki namanya Yuji. Jadi diorang ni membesar dengan mak dan juga ayah diorang dekat pinggir bandar Aomori. Mak dengan ayah dia bekerja sebagai senior manager dekat salah satu institusi keuangan yang ada dekat bandar Aomori. Jadi mak dengan ayah dia ni memang sangat-sangat menitik beratkan pelajaran anak-anak diorang. Diorang nak anak-anak diorang ni mesti berjaya, wajib berjaya, tak boleh langsung gagal dalam hidup. Masa Tomohiro kecil, dia dikenali sebagai seorang budak, seorang kanak-kanak yang sangat periang, happy go lucky. Memang nampak macam seorang anak yang ada masa depan yang sangat cerah. Dia bijak, dia boleh skor dalam dia punya akademik dan juga dia sangat-sangat aktif dalam co-curriculum. Katanya masa dekat sekolah rendah, dia jadi atlet dekat sekolah dia. Cuma dia orang yang sangat cepat marah. Tapi dia selalu cuba yang terbaik dalam pelajaran dia. Tak lama lepas tu, dia masuk ke Sakura Junior High School. Masa dekat sekolah menengah tu, prestasi dia kekal, mantap. Malah katanya dia boleh jadi presiden untuk kelab tenis kat sekolah tu. Tapi masa di pertengahan remaja macam tu, dia mula dapat tekanan daripada mak dan juga ayah dia. Hubungan kekeluargaan dia orang pun makin renggang. Tomohiro sendiri pun makin tertekan, makin bermasalah. Katanya jarang sangatlah dia nak balik rumah awal-awal. Biasanya lewat-lewat malam baru dia sampai rumah. Sebenarnya masa Tomohiro dan juga Yuji belasan tahun, masa itulah diorang terima tekanan yang sangat hebat daripada mak dan juga ayah diorang. Diorang kena belajar betul-betul, fokus, jangan main-main. Exam pula kena skor, kena semuanya A lah macam tu kan. Tak boleh gagal langsung. Sebab mak dengan ayah dia memang strict gila kalau bab-bab akademik. Cuma lama kelamaan, sikap mak dia ni makin teruk tau. Makin strict dan tak boleh nak ada salah langsung. Kalau jawab soalan matematik, ada 40 soalan, ke-40 tu lah kena betul. Dan pernah satu kali, anak dia tulis dekat buku tau. Tulis bahasa Jepun lah kan. Dah tu tersalah lah satu je perkataan yang tersalah. Mak dia pergi koyakkan helaian buku tu dan minta anak dia untuk tulis lagi sekali semua satu helaian tu tau. Kalau kita mestilah guna eraser ke, tak pun guna liquid ke apa kan. Ni tak boleh ada salah langsung. Katanya mak dia ni pernah layan diorang lebih teruk lagi daripada tu. Pernah satu hari, Tomohiro ni dia makan lambat sikit tau. Orang lain dah siap semua dah, dia belum siap-siap lagi. Maknya tadi tengok je Tomohiro ni belum siap-siap lagi makan, dia boleh pergi ambil makanan anaknya tu, baling ke atas lantai dan makanan tu semua bersepah atas kapet. Dia minta anak dia untuk makan makanan tu. Pernah juga ada sekali tu Tomohiro tak boleh nak hafal sifir tau. Bukan tak boleh, tapi macam salah lah. Baca-baca sifir tu mesti salah kan. Dan mak dia pergi selamkan kepala anaknya tu ke dalam air. Diselamkan kepala anaknya tu dalam tap mandi sebagai hukuman. Ya,
Itulah yang buatkan Tomohiro ni jadi trauma dan juga sikit demi sedikit perangainya mula berubah. Pada tahun 1997, masa tu umur dia dalam 15 tahun, dia masuk ke sekolah Taomori High School. Jadi sekolah ni sebenarnya boleh dikatakan sebagai sekolah elit yang ada dekat Aomori Prefecture tu. Masa dekat sekolah tu lah, untuk pertama kalinya dia mula tak terkenal. Ya, tak macam sekolah-sekolah yang sebelum ni, dia selalu terkenal, dia skor dalam akademik, dia skor dalam co-curriculum. Tapi bila dah masuk dekat Taomori tadi, dia tak lagi terkenal. Lebih teruknya lagi, dia jadi salah seorang mangsa buli dekat sekolah tu. Akademik dia pun mula merosot dan dekat sekolah tu sebenarnya untuk batch dia je ada dalam 360 orang. Jadi ranking dia pada masa tu adalah yang ke-300. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengecewakan orang tua dia. Reputasi dia dekat sekolah pun jadi makin teruk. Ada salah seorang rakan sekelas dia pernah beritahu, Tomohiro ni seorang yang suka menyendiri. Dan ada jugalah ura-ura, ada kabar angin yang mengatakan si Tomohiro ni dia suka berjalan sendiri sambil-sambil pegang pisau. Jadi semua ni berlaku boleh dikatakan sebab dia terlalu strict dekat rumah. Ada juga jiran mereka yang pernah bagi tahu Tomohiro ni dipaksa berdiri dekat luar rumah sebagai hukuman berjam-jam. Padahal masa tu waktu musim sejuk. Ya, sebagai hukuman. Jadi macam itulah kehidupan dia sepanjang sekolah menengah tu. Walaupun dia hidup dalam keadaan strict dekat rumah tu, terpaksa ikut je apa yang mak dan ayah dia suruh, tapi akademik dia dan juga co-curriculum langsung tak berubah, tak meningkat langsung, makin merosot adalah. Malah salah seorang cikgu dekat sekolah dia tu pernah bagi tahu yang Tomohiro ni seorang yang tak menyerlah langsung. Dia tak cemerlang dalam akademik ataupun co-curriculum. Dia pelajar yang biasa-biasa je. Pada tahun 2000, dia gagal ujian kemasukan untuk masuk ke University Takaido. Sebenarnya mak dia dah rancang dah yang Tomohiro akan masuk ke University Takaido untuk jadi seorang engineer yang profesional. Dan Tomohiro sendiri pun sebenarnya bercita-cita untuk jadi seorang automotive design engineer. Tapi sebab dia dah fail tadi, mak dia betul-betul kecewa masa tu. Dan segala impian dia hancur. Tak tahulah impian dia ke impian mak dia yang hancur. Cuma dia cuba lagi ambil ujian untuk masuk ke universiti yang sama pada tahun 2001. Tapi result dia tetap sama, gagal juga. Jadi sebab dah ambil ujian 2 kali tapi tetap juga gagal, masa itulah dia mula mengalami tekanan. Dia rasa malu dengan orang sekitar, dia mula rasa marah dengan diri dia sendiri, dengan maknya dan juga dengan masyarakat sekitar. Jadi sebab masa depan Tomohiro tadi dah tak berapa nak nampak dah, maknya mula hilang fokus pada dia, tapi mula alihkan fokus kepada adik dia, Yuji tadi. Tak lama lepas tu Tomohiro tadi dia masuk ke Tanaka Nihon Automotive College. Masa itulah dia dilatih untuk jadi seorang mekanik automotif. Pada bulan April 2005, Tomohiro tadi dia diterima kerja dekat sebuah kilang truk. Dan kilang tu sebenarnya ada dekat Saitama Prefecture yang mana terletak di bandar Tokyo. Jadi inilah peluang dia untuk berdikari yang mana mungkin boleh menyenangkan hati mak dia kan. Tak adalah fikir yang dia tu loser lagi. Cuma tinggal dekat Tokyo ni bukanlah sesuatu yang mudah. Semuanya pakai kos yang tinggi dan lama kelamaan simpanan dia pun mula habis, mula sedikit. Bukannya makin kerja makin bertambah duit, tak. Tapi yang dia belanjakan lagi banyak daripada penghasilan dia. Dalam masa yang sama, mak dengan ayah dia langsung tak ambil tahu tentang diri dia. Tak tanya khabar langsung tau. Pada tahun 2006, dia mula buntu dengan hidup dia. Dengan hutang yang keliling pinggang, familynya yang langsung tak ambil tahu dan kata memang dia dah tak nampak langsung dah ada masa depan cerah untuk hidup dia tu. Ada satu malam, dah agak lewat dah malam tu, dia drive kereta dia dan masa tu dia pergi rempuh dinding bangunan untuk bunuh diri. Cuma dia terselamat daripada cubaan bunuh diri tu dan dia hanya dapat luka-luka ringan je. Katanya lepas dia buat pembedahan kosmetik, dia okey. Dia okey-okey je. Beberapa minggu je lepas kemalangan tu, pada penghujung musim panas, ada satu company namanya Kanto Motor Industry. Dia offer si Tomohiro ni untuk kerja. Jadi dia pun terima kerja tu dan mula bekerja dekat Bandar Susano. Dekat tempat kerja
kerja baru ni, hidup dia makin stabil. Dia dapat gaji sebanyak 200,000 yen sebulan, dan dekat tempat kerja baru dia ni pun dia dikenali sebagai seorang yang jujur. Dah tu pendiam, tak banyak cakap, dan kata dia ada satu sikap yang bagus lah untuk seorang pekerja kan. Lepas habis kontrak, bos dia tu sambung lagi kontrak dia untuk setahun. Nampaklah kan prestasi yang cemerlang dekat situ. Dekat tempat kerja dia seorang yang pendiam kan. Tapi sebenarnya dekat luar pun dia memang seorang yang pendiam. Dia tak bersosial langsung. Jadi katanya dia tak ada kawan langsung. Sekali fikir macam kesian jugalah kan kat dia kan. Kalau dia nak berkomunikasi dengan orang, biasanya dia akan berkomunikasi melalui social media atau online bulletin board sahaja. Saya tak pasti sangat online bulletin board ni refer kepada apa, tapi itulah mungkin benda lah ni yang digunakan dekat Jepun je lah kot. Dan biasanya bila dia berkomunikasi dengan orang, dia tak dedahkan siapa diri dia yang sebenar. Jadi dekat online tu lah dia selalu komplain tentang diri dia yang tak ada kawan dan tentang perangai-perangai masyarakat ni. Tapi biasanya orang-orang yang baca tentang luahan dia tu bukannya menyokong dia tau, tapi makin komen benda-benda yang negatif adalah. Jadi akhirnya dia jadi mangsa cyberbully. Biasanya dia akan stay je kat rumah, tak keluar pun, dan akan tonton anime je. Memang jarang sangat lah jiran-jiran dia nak nampak dia keluar daripada apartmen dia tu, kecuali dia pergi kerja. Orang-orang yang kenal dengan Tomohiro ni pun selalu gambarkan Tomohiro sebagai seorang yang suka menyendiri dan cepat sangat marah. Jadi pada bulan Jun 2008, adalah kabar angin yang mengatakan syarikat dia tu akan buang pekerja, akan mengurangkan pekerja sikit. Katanya daripada 200 orang pekerja yang ada pada masa tu, diorang nak buang sebanyak 150 orang. Jadi tinggal 50 orang je yang bekerja. Tapi itu kabar angin je tau. Macam tak mungkin lah satu syarikat yang besar nak tinggal 50 orang je pun bekerja kan. So Tomohiro, dia sangat-sangat terkesan dengan berita tu. Mana taknya, kerja tu lah yang tampung hidup dia kan. Dengan keluarganya yang memang tak ambil tahu langsung pasal dia. Dah tu, bilik yang dia sewa pada masa tu pun adalah hak milik syarikat. Jadi, kalau dia hilang je kerja ni, dia akan hilang pendapatan, dia akan hilang tempat tinggal. Jadi, apa lagi yang dia ada kan? So, itulah yang jadi tamparan yang sangat hebat dalam hidup dia pada masa tu. Okey, pada 5 Jun, dia sampai dekat tempat kerja. Macam biasalah pagi-pagi je dia sampai tempat kerja. Dan masa tu dia tengok uniform kerja dia yang ada dekat dalam loker hilang. Dah tu dia pergi hempas loker dia kuat-kuat dan menjerit. Tanyakan, mana uniform aku? Mana uniform aku? Dia pergi tanya pekerja-pekerja yang lain, tapi tak ada siapa pun yang tahu, dan memang dah jadi ribut dah time tu. So adalah salah seorang pekerja ni, dia pergi report kepada pihak atasan. Tapi bila pihak atasan tu sampai je dekat tempat kejadian, Tomohiro dah tak ada dah kat situ. Jadi masa itulah yang dia fikir dia mungkin salah seorang yang akan dibuang. Dia mungkin akan hilang pekerjaan ni. Cuma ada laporan sebenarnya yang mengatakan dia tak hilang pun pekerjaan tu. Syarikat tu tak nak buang pun dia sebenarnya. Dia yang salah faham sendiri. Katanya sejak daripada kejadian tu, dia tak lagi pergi kerja. Tapi dia ada post dekat online, dia ada send message online dekat bulletin board apa benda tadi kan. Jadi dia tulis macam ni, aku tak ada kawan dan sampai bila-bila pun tak akan ada kawan. Tak ada pun yang peduli. Sebab aku hodoh. Kalau aku ada teman wanita, aku tak akan tinggalkan kerja aku. Atau jadi terlalu taksub dengan telefon. Lelaki yang ada harapan tak akan pernah faham perasaan ni. Bukan tu je, ada lagi tau. Tak lama lepas tu dia post macam ni, aku lebih rendah daripada sampah. Sekurang-kurangnya sampah boleh dikita semula. Wah, memang deep kan maksud dia. Tapi sekali kita fikir, memang siapa-siapa pun dalam dunia ni perlukan teman, perlukan kawan, perlukan orang lain untuk berinteraksi, bercakap, mungkin meluahkan perasaan macam tu kan. Tapi dia tak ada kawan, dia tak ada family yang sepatutnya boleh sokong dia ataupun boleh dengar luahan perasaan daripada dia. Daripada mesej-mesej ni, kita dah nampak dah kesihatan mental dia masa tu dah tak stabil dah. Dan puncanya sebab dia fikir yang dia kena pecat. Pada 6 Jun, Tomohiro tadi pergi ke kedai senjata. Katanya masa tu dia pergi beli 6 biji pisau dagger. Dah tu dia pergi beli sarung tangan kulit dan juga special baton. Katanya semua sekali dia beli dengan harga 35,000 yen. Esoknya tu, pada 7 Jun, dia naik kereta api laju, kereta api Shinkansen menuju ke Akihabara di Tokyo. Dalam masa yang sama juga dia pergi jual komputer dia dan juga beberapa barang-barang peribadi dia yang lain. Jadi
dengan duit hasil daripada dia pergi jual barang-barang dia tadi, dengan duit itulah dia pergi sewa satu truk. Sepatutnya truk tu dia gunakan untuk pergi pindahkan barang-barang dia yang ada dekat apartmen milik syarikat tu dan pindah keluar daripada situ, pergilah menetap kat mana-mana kan. Sebenarnya dia pergi sewa truk tu agak jauh jugalah daripada rumahnya. Katanya lebih kurang 100 miles macam tu. Jadi pelik jugalah dekat situ. Kenapa nak pergi cari truk yang ada jauh daripada rumah dia kan? Macam ada plan lain kan? Ya, memang dia ada rancangan lain pun masa tu. Sebenarnya pada awal pagi tu dia pergi post online. Okey, pada jam 6.02 pagi dia post macam ni. Aku dah terbiasa melakukan watak lelaki baik. Semua orang senang je tertipu. 6.03 pagi pula dia post macam ni. Adakah aku tak layak untuk dapat kawan? 6.31 pagi. Masanya dah tiba. Jom pergi. 6.39 pagi. Nampaknya aku akan sakit kepala hari ni. 7.30 pagi. Dahsyat betul hujan ni. Walaupun saya dah siapkan semuanya dengan sempurna. 9.48 pagi. Dalam Kanagawa dan sedang berehat. Semua baik je setakat ni. 10.53 pagi. Teruk jam. Adakah saya akan tiba pada waktunya? 11.45 pagi. Sampai di Akihabara. Hari untuk berjalan kaki. Syurga kan? Beberapa minit je lagi. 48 minit lepas mesej dia yang terakhir tu pada pukul 12.33 tengah hari pada 8 Julai, Tomohiro tadi dia pergi pandu truk yang dia sewa ke arah simpang jalan yang ada di Akihabara. Dia nampak lampu traffic light tadi dah merah, tapi dia abaikan lampu traffic light tu, dia teruskan pemanduan dia. Masa tu dia memandu meluru ke arah pejalan kaki. Memang dia sengaja untuk rempuh orang-orang yang tengah berjalan kaki masa tu. Katanya dalam pelanggaran ni dia berjaya langgar 5 orang berjalan kaki. Tambah pula hari tu hari Ahad kan, memang penuh lah orang berjalan kaki dekat area situ. Yelah nak pergi ke mall-mall besar yang ada dekat area situ. Lepas dah kes langgar tadi, ramailah orang awam yang berkerumun untuk tolong mangsa-mangsa yang kena langgar ni. Dan masa tu diorang fikir itu adalah kemalangan jalan raya yang tak disengajakan. Lepas tu Tomohiro tadi dia keluar je daripada truk dan dia mula menghayunkan pisau yang ada dekat tangan dia. Masa tu dia pergi tikam siapa je yang ada dekat dengan dia. Dalam masa yang sama dia menjerit-jerit, dia melaung-laung dan tak kira muda ke, tua ke, lelaki ke, perempuan ke, dia tak kisah semua tu. Siapa je yang ada dekat-dekat dengan dia, itulah mangsa dia. Bila dia rasa terancam, dia mula larikan diri dekat lorong-lorong kecil yang ada dekat area situ. Macam lorong-lorong kedai macam tu lah. Dan adalah kebetulan pegawai polis ni yang bertugas pada masa tu. Dia ada dekat sekitar kawasan tu dan dia terus pergi ke tempat kejadian lepas dia dengar ada berita kemalangan berlaku dekat situ. Masa polis tu on the way nak pergi ke tempat kejadian, tiba-tiba je dia boleh terserempak dengan Tomohiro ni tau. Tomohiro masa tu dia tengah kalut-kalut melarikan diri. Terus dia keluarkan button dia dan cuba untuk tangkap Tomohiro ni. Tapi sebab ada perlawanan daripada Tomohiro sendiri, jadi pegawai polis tu pergi hempuknya kepala Tomohiro ni sampai berdarah kepala dia. Jadi masa tu Tomohiro ni macam tu huyung hayang jalan tu kan. Dan masa itulah pihak polis ni keluarkan pistol dia, halakan ke arah Tomohiro untuk kawal keadaan. Nampak je pihak polis tadi keluarkan pistol, Tomohiro yang pegang pisau masa tu dia pun terus campak pisaunya. Jadi lepas 2 minit je daripada serangan tu, Tomohiro berjaya ditangkap. Katanya sebanyak 17 ambulan diarahkan untuk pergi ke tempat kejadian. 5 orang yang terlibat dalam serangan ni terkena serangan jantung dan 7 orang yang meninggal dalam tragedi ni. Jadi lepas dah dibedah siasat, pihak berkuasa umumkan 3 orang daripada mereka meninggal disebabkan dilanggar dengan truk tadi dan 4 orang daripada mangsa ni meninggal disebabkan tikaman oleh Tomohiro. Dah lepas kena tangkap tadi, dia pun mengaku bersalah atas tindakan dia. Bila pihak polis siasat, kenapa Tomohiro kau buat kerja macam ni? Kenapa? Dia cakap apa? Dia cakap sebab dia nak lepaskan geram dan juga kemarahan dia yang dah lama terpendam. Dan dia nak tunjuk aksi balas dendam dia ni kepada orang-orang yang dah aniaya dia selama ni. Dia juga cakap yang dia nak tunjuk dekat pengomen-pengomen ataupun keyboard warrior yang selama ni dah jadikan dia sebagai cyberbully. Jadi dia nak tunjuk inilah akibat daripada setiap perbuatan. Pelik kan? Orang lain kot yang buat salah dengan dia. Dalam soal siasat polis tu juga, dia bagi tahu 3 sebab kenapa dia bertindak macam ni. Pertama, sebab dia bencikan diri dia sendiri dan nasib yang dah
menimpa diri dia masa tu. Tapi daripada apa yang dia beritahu tu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan maknya. Ialah mak dia yang suka mendera dia, mak dia yang tak bagi perhatian sepenuhnya pada dia, ataupun tak tunjukkan kasih sayang seorang emak pada dia. Tapi dia tak nak salahkan maknya atas tindakan dia untuk membunuh orang ni. Dia juga ada bagi hint yang dia bertindak macam gini sebab dia kehilangan kerja. Yelah, dengan kerjanya tak ada, lepas tu tempat tinggal pun tak ada. Jadi dia sendiri pun macam buntu. Lepas ni dia nak hidup macam mana macam tu kan. Dan tak lama lepas tu company dia dedahkan yang sebenarnya dia tak pernah diberhentikan kerja. Jadi macam sia-sia kan dia buat kerja ni. Sebenarnya salah faham je. Itulah orang cakap komunikasi ni penting kan. Okey, sebab yang kedua, sebab dia rasa macam kurang kawan. Dia rasa dia ni, perangai dia dingin dengan orang, dia hodoh, dia kesunyian, dan dia rasa macam dia terkurung dalam dunia dia yang sendiri. Dah tu dia cakap kalaulah dia ada teman wanita, semua ni tak akan berlaku. Dan sebab yang last kali, sebab yang ketiga, dia geram dengan media sosial, tempat yang dia selalu luahkan rasa hati dia. Sebab diorang semua ni pakat duk komen negatif tentang diri dia tau. Jadi dia rasa macam dia jadi mangsa buli. Cuma pembuli dia ni akan gunakan akaun sebagai anonymous macam tu sebab tak nak dikenali. Jadi perasaan yang dia duk pendam sekian lama kelamaan jadi macam dendam. Dan dia ambil keputusan untuk melunaskan segala dendam dia dengan cara macam ni. Ya, dengan buat pembunuhan beramai-ramai. Lepas je kes ni tersebar luas, keluarga Tomohiro tadi buat permohonan maaf secara terbuka. Dia masuk televisyen, dia buat permohonan maaf, dan hidup keluarga dia lepas kejadian ni memang dah tak sama dah dengan sebelum ni. Keluarga mereka selalu diancam, dimaki dan disisihkan. Dah tu mereka selalu terima telefon caci maki daripada tak tahu siapa yang call dia, sampaikan dia orang terpaksa potong talian telefon dia orang. Adik dia Yuji Kato tadi pun kesian juga tau, selalu jadi mangsa dekat tempat kerja, sampaikan dia berhenti dekat tempat kerja lama tu, dan tak lama lepas tu dia dapat kerja baru, bekerja dekat tempat baru. Dan lepas orang tahu je dia tu adik Tomohiro, terus rakan-rakan sekerja dia layan dia dengan layanan yang berbeza. Dan last kali dia berhenti juga daripada kerja tu. Kesian kan. Dan tak lama lepas tu sebenarnya dia mengalami depression yang teruk. Dan akhirnya pada bulan Februari 2014 Yuji putuskan untuk tamatkan riwayat hidup dia sebab terlalu tertekan. Kata-kata terakhir daripada Yuji masa tu, kalau Tomohiro cakap dia adalah kopi kepada ibu dia, kepada perangai ibu dia, jadi aku adalah kopi kedua bagi ibu kami. Mak dan ayah dia pula dipaksa untuk bersara awal. Dan tak lama lepas tu, mak dan juga ayah dia orang bercerai. Katanya tak lama lepas tu, mak dia dimasukkan ke hospital jiwa. Ayahnya pula hidup secara tertutup. Dia hanya keluar bila perlu je. Dan kalau dia keluar, ada orang yang tegur dia, jiran ke apa, dia hanya akan tundukkan kepala dia. Dia hanya terkurung je dekat dalam rumah. Dan bila malam, dia akan pasang lilin. Dia tak buka lampu langsung. Seolah-olah macam menunjukkan betapa gelapnya malam tanpa lampu. Macam itulah hidup dia yang gelap pada masa tu. Jadi biasanya jiran dia orang akan tengok ke arah rumah dia, tengok sama ada lilin tu nyala ke tak. Kalau lilin tu masih menyala, maksudnya dia masih lagi okey. Maksudnya masih lagi bernyawa. Masa perbicaraan, Tomohiro bagi tahu pihak polis. Sebenarnya aku dah bagi dah hint untuk bagi kepada pihak polis. Ya, yang dia tinggalkan mesej dekat sosial media tu, yang katanya apa, bulletin board tadi gitu kan. Dia tinggalkan mesej-mesej dekat situ sebenarnya dengan harapan supaya adalah pihak polis yang baca dia punya posting-posting tu semua, dan adalah pihak polis ni yang boleh stop dia daripada buat kerja ni. Kalau sekali fikir memang agak krik-krik lah dekat situ kan. Kita bukannya boleh tahu pun siapa je yang baca kita punya post tu kan. Dah tu peguam bela dia bagi hujah yang mengatakan Tomohiro ni mentalnya tak berapa nak stabil masa dia buat kerja tu. Tapi pakar mengesahkan yang Tomohiro ni sedar apa yang dia buat pada masa tu. Jadi pada 24 Mac 2011, Tomohiro Kato didapati bersalah dengan 7 pembunuhan. Dia dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Tokyo, dan sekarang ni dia masih lagi dalam penjara tengah tunggu hukuman mati dia. The end. Okay, untuk kes kali ni saya tak tahu macam mana nak komen, sebab saya rasa saya pun pernah merasai benda tu. Cuma saya tak nak cerita panjang tentang pengalaman saya. Nanti ada pula orang-orang yang terbabit, orang-orang yang terlibat bersangkut paut yang macam
kau cerita apa ni, macam tu kan. Walaupun kadang-kadang kita terfikir macam gitu, tapi yelah, kita kena teruskan hidup juga. Yelah kan, kadang-kadang masyarakat ni lebih menakutkan, sampaikan seluruh keluarga dia ni jadi mangsa. Dan yelah, pengakhiran dia orang memang sangat-sangat tragis. Kesian kan. Jadi sekali fikir, hukuman dekat mahkamah tu tak berapa mengerikan berbanding dengan hukuman yang masyarakat dia orang jatuhkan pada keluarga tu. Jadi korang rasa patut ke kalau seorang anak buat salah, seluruh keluarganya dipulaukan? So komen je dekat bawah ni supaya kita berkongsi pendapat, dan saya pun nak dengar pendapat daripada korang. Sebenarnya ramai lagi tahu yang sejenis dengan dia ni. Maksudnya hidup yang terlalu menyendiri, tak ada kaitan langsung dengan dunia luar. Sampaikan diorang ada satu budaya dekat sana, iaitu budaya mengasingkan diri daripada dunia luar. Adalah nama dalam bahasa Jepun tu ada. Jadi diorang duduk kat rumah je lah. Macam mana diorang kerja Habis kalau diorang tak kerja, macam mana diorang cari makan? Macam mana diorang beli grocery tu semua online tak boleh nak fikir lah. Jadi kalau siapa-siapa antara kita ni yang fikir bestnya hidup kat Jepun macam tu kan, saya rasa bersyukur je lah kita ada dekat Malaysia ni. Jadi saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Jadi dalam video kali ni kita boleh belajar sikit sebanyak kan. Jangan jadi cyberbully. Kalau tak suka, diam. Kalau suka, like. Macam tu. Kalau nak komen, tegur, gunakan bahasa yang indah. Dan satu hal lagi, saya selalu cakap benda ni. Kalau kita bercakap dengan bahasa yang kasar, kalau kita tegur orang dengan bahasa yang kasar, itu bukannya melambangkan diri kita je tau. Itu melambangkan orang sekeliling kita dan melambangkan keluarga kita. Macam mana kita dididik, macam itulah kita akan behave. Macam itulah kita akan berperangai. Kan? Anggut je lah. Anggut. Jadi, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.